and gentlemen. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aisyah Nazura binti Yazid. Nombor matrik B0620100340. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nurul Nadia binti Ramli. Assalamualaikum, nama saya Balkis binti Ismail. Nombor matrik B0620104069. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aizul Izwan bin Kamarudin. Nombor matrik B0620101214. Saya akan membentangkan tajuk tentang empirism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Imran bin Ramli daripada 1 BTMI dan matrik number saya adalah B0620102330. Sains atau ilmu sains merupakan sebuah proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyusunannya. Dari sudut etimologi, perkataan sains berasal daripada bahasa Latin iaitu scientia yang membawa maksud mendapatkan sesuatu ilmu atau maklumat. Manakala dari sudut terminologi, sains didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersistem yang berdasarkan kepada kajian, cerapan, uji kaji atau eksperimen dan sebagainya. Selain itu, sains turut didefinisi sebagai longgokan teknik, kebolehan, kemahiran yang berasaskan kepada latihan, disiplin dan pengalaman. Malahan, sains juga berupaya menganalisis fenomena secara bersistematik dan objektif dengan kaedah yang khusus dipraktikkan. Kajian tentang revolusi sains dan kaedah perolehan ilmu adalah memenuhi keperluan khusus untuk mencapai kelulusan dalam subjek ini. Yang kedua ialah mengetahui perkembangan ilmu sains dan cara memperoleh ilmu sains tersebut. Hal ini dapat lagi menambahkan pengetahuan kami tentang ilmu sains. Dan yang ketiga ialah kami perlu menyiapkan tugasan ini yang telah diberikan kepada kami. Kita akan masuk kepada definisi revolusi sains. Tapi sebelum itu kena tahu apa itu definisi bagi revolusi. Revolusi adalah perubahan asasi dalam kuasa ataupun struktur pertubuhan yang berlaku secara mendadak. Barulah kita masuk kepada definisi revolusi saintifik. Revolusi saintifik adalah satu siri peristiwa yang menandakan kemunculan sains moden semasa zaman moden. Revolusi saintifik berlaku di Eropah menjelang akhir zaman Renaissance dan diteruskan pada akhir abad ke-18. Mempengaruhi pergerakan sosial intelektual yang dikenali sebagai pencerahan. Walaupun tarikhnya dibahaskan, penerbitan pada tahun 1543 oleh Nicholas Copernicus sering dinamakan sebagai menandakan permulaan revolusi sains. Perkara yang kita dapat simpulkan di sini ialah revolusi sains ini dianggap sebagai perkembangan bukan kumulatif yang di dalamnya terdapat paradigma lama yang diganti keseluruhannya atau sebahagian oleh paradigma baru yang bertentangan. Selain itu, revolusi sains dan kaedah perolehan ilmu memberi pendedahan yang sewajarnya tentang perkembangan sains demi memajukan dan membangunkan sesebuah negara. Justru bukan sahaja itu, ia juga dapat menambahkan pengetahuan kami dalam ilmu sains. Rasionalisme adalah suatu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini adalah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk bertindak sebagai ilmu dan kebenaran. René Descartes menyatakan bahawa rasionalisme itu sebagai pengetahuan yang dirasakan oleh panca indera, tetapi disebabkan panca indera itu tidak dapat meyakinkan, maka ianya tidak dapat digunakan ataupun dipercayai.
Rasionalisme ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah ia dapat menyusun sistem-sistem kefalsafahan, terutama ilmu logik dengan ilmu matematik yang wujud sejak zaman Aristotle lagi. Kelemahannya pula ialah rasionalisme mementingkan subjek daripada objek. Bukan itu je, ia juga menyingkap cubanya untuk memahami sesuatu objek di luar rasional. Kesan revolusi sains dalam rasionalisme ialah masyarakat moden semakin lama semakin menjauh daripada Tuhan. Berdasarkan ciri-ciri sains masyarakat sains barat, pemahaman masyarakat sains barat moden biasanya tidak mengaitkan antara Tuhan dengan persekitarannya. Hal ini menyebabkan masyarakat barat berani menyatakan dengan tegas bahawa Tuhan itu telah mati. Tetapi terdapat juga sebahagian masyarakat sains barat moden yang masih mempercayai bahawa Tuhan itu sebagai sumber kebenaran. Selain itu, seperti yang kita tahu bahawa logikal adalah kaedah berfikir secara rasional. Jadi, penolakan terhadap kaedah berfikir ini agak mustahil. Maka, prinsip berfikir ini telah tertanam sejak lahir, secara semula jadi sejak kita lahir, dan ianya akan muncul apabila kita berfikir. Empirism adalah suatu aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperoleh atau berdasarkan pengalaman. Dengan itu, ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan berkenaan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Epicurus adalah tokoh Yunani yang menyebarkan aliran rasionalisme, berpendapat bahawa panca indera adalah asas kepada ilmu yang benar. Aliran yang sama juga didukung oleh golongan Stoicism yang mendakwa bahawa sejak manusia dilahirkan, jiwanya ibarat kain putih tetapi akan menerima corak yang mewarnainya. Corak ini akan membentuk imej-imej yang seterusnya melahirkan bahawa ilmu berpunca dari panca indera atau dari luar, bukannya dari akal fikiran. Bagi menjelaskan lagi, teori empirism ialah yang mengatakan bahawa pengetahuan hanya datang atau terutamanya dari pengalaman deria. Teori ini menekankan peranan 5 deria dalam memperolehi pengetahuan yang tidak lahir. Tokoh-tokoh barat moden yang mengembangkan aliran empirism ialah John Locke daripada 1632 hingga 1714 yang menganggap manusia dilahirkan dengan akal yang kosong yang baru dicorakkan oleh pengalaman panca indera. Kemudiannya, aliran ini turut didukung oleh David Hume daripada 1711 hingga 1776 dan Auguste Comte. Seterusnya, John Locke telah mengatakan bahawa ada 2 jenis pengalaman manusia, iaitu pengalaman lahiriah, luaran, dan pengalaman batiniah, iaitu dalaman. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang berkait rapat dengan aktiviti indera, iaitu segala aktiviti bahan yang berhubungan dengan panca indera manusia. Kemudian pengalaman batiniah berlaku ketika manusia memiliki kesedaran terhadap aktivitinya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini dan sebagainya. Kedua bentuk pengalaman manusia ini ialah akan membentuk pengetahuan melalui proses selanjutnya. Dari sudut pandangan David Hume mengatakan dalam karyanya An Inquiry Concerning Human Understanding 1748, menurut Hume, pemahaman manusia dipengaruhi oleh sejumlah kepastian dasar tertentu mengenai dunia eksternal melalui naluri ilmiah manusia yang biasa mencapai kepastian-kepastian yang memungkinkan pengetahuan manusia. Oleh itu, Hume membezakan 2 proses mental dalam diri manusia. Pertama adalah kesan impression yang merupakan semua macam pencerapan panca indera yang lebih hidup dan bersifat langsung. Oleh itu, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan aliran empirism. Antaranya ialah ia lebih tertumpu kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, aliran ini telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan bidang sains dan teknologi pada abad ke-19. Seterusnya, aliran empirism juga menjadi penyumbang utama kepada kemunculan ilmu pengetahuan moden dan penerapan metod ilmiah untuk membangunkan peradaban barat. Dan seterusnya pula, antara kelemahan empirism pula ialah keupayaan empirism untuk membuat hubungan antara pelbagai fakta yang diperoleh adalah meragukan. Kemudian, empirism juga mempunyai kaedah penyusunan pengetahuan yang tidak meyakinkan dan boleh dipersoalkan. Terima kasih.
Setakat itu daripada saya, dan saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya, Balkis, untuk membentangkan topik yang seterusnya. Okey, kita akan sambung untuk skeptisisme. Okey, skeptisisme ni adalah keraguan. Keraguan ni diambil daripada bahasa Inggeris yang umumnya merupakan sikap menyoal ataupun keraguan terhadap satu ataupun lebih item pengetahuan ataupun kepercayaan. Okey, secara formalnya keraguan ni sebagai topik berlaku dalam konteks falsafah, khususnya dalam epistemologi. Walaupun dapat diterapkan pada topik seperti politik, agama dan pseudosains, keraguan falsafah datang dalam pelbagai bentuk. Bentuk skeptisisme yang disederhana hanya menuntut bahawa tiada apa yang dapat diketahui dengan pasti. Okey, kesan daripada skeptisisme yang kita baru belajar tadi, falsafah pemikiran barat ada menjurus kepada aliran skeptisisme ini. Katanya, orang skeptis hanya mendakwa tidak ada yang dapat diketahui dengan pasti ataupun mengetahui dengan sedikit mengenai persoalan besar seperti adakah Tuhan itu wujud dan sebaliknya. Okey, kita ke tajuk seterusnya iaitu wahyu dan tradisi. Saya akan memberikan pengenalan dulu kepada wahyu dan tradisi. Wahyu berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu auha, yang memberi maksud inspirasi daripada orang lain atau arahan seseorang. Wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah SWT yang disampaikan kepada para rasulnya. Sedangkan tradisi pula adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sebuah masyarakat yang diamalkan sejak dahulu kala, yang diwarisi oleh nenek moyang secara turun-temurun. Tradisi juga sering dikatakan sebagai adat ataupun adat kebiasaan ataupun adat resam. Okey. Daripada segi definisi, wahyu daripada segi bahasa adalah sesuatu yang hendak disampaikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang terpilih dengan cara sembunyi dan halus, yang ini tidak dapat dikesan oleh manusia. Wahyu daripada segi istilah pula ialah segala apa yang disampaikan oleh Allah SWT secara rahsia kepada Nabi dan Rasulnya seperti Al-Quran, Injil dan kitab yang lain melalui perantaraan Malaikat Jibril AS. Tradisi pula ataupun adat resam dapat didefinisikan sebagai sesuatu kebiasaan seperti adat dan kepercayaan satu kaum yang kekal atau diwarisi secara turun-temurun, atau sesuatu yang menjadi keamalan yang sudah sebati dengan sesebuah masyarakat itu sendiri. Berikut adalah cara-cara penurunan wahyu, iaitu melalui mimpi yang benar berupa sesuatu yang dibisikkan oleh masyarakat terhadap jiwa dan hati, berupa bunyi gemericik lonceng dan berupa malaikat dari bentuk aslinya. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan atau peranan wahyu dan tradisi. Kepentingan wahyu dan tradisi adalah sebagai petunjuk hidup manusia, iaitu bukan sahaja menjadi ritual keagamaan semata-mata, akan tetapi fungsi wahyu dan tradisi dapat digunakan lebih jauh daripada itu. Dengan wahyu dan tradisi, kita dapat memberikan peranan masyarakat semakin terasa mendamaikan, jauh daripada kekerasan dan keganasan. Di sini peranan wahyu dan tradisi sangat penting sebagai alat untuk membezakan pemikiran yang benar dan salah. Seterusnya, wahyu dan tradisi mempunyai peranan penting untuk membantu diri mengenal Tuhan dan dapat digunakan lebih daripada itu. Okay, seterusnya tokoh yang terlibat dalam wahyu dan tradisi ini adalah Al-Kindi dan Al-Farabi. Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq atau dikenali lebih dengan Al-Kindi merupakan seorang pakar dari pelbagai bidang pemikiran yang berbeza. Beliau juga merupakan seorang pakar dalam muzik, falsafah, astronomi, perubatan, geografi dan matematik. Kesimpulannya, konsep wahyu dan tradisi ini secara tidak langsung meletakkan falsafah sains moden ke landasan yang betul. Seterusnya dapat mengekang fahaman atheism, secularism dan materialism. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hubungan kecerdasan akal dengan ketuhanan sebagai penglihatan dan ketuhanan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang intuisi dan ilham. Intuisi atau boleh juga didefinisikan sebagai gerak hati atau istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui pemikiran rasional dan intelektual. Dalam arti kata lain, intuisi ialah keupayaan
untuk memahami kebenaran secara langsung tanpa logik awal dan tanpa bukti. Contohnya, seseorang yang pemikirannya tertumpu pada satu masalah tiba-tiba mendapat jawapan tanpa melalui proses yang berliku. Atau contoh lainnya, apabila seseorang itu lapar, maka dengan sendirinya dia akan mencari makanan untuk mengisi perutnya yang lapar. Baiklah, untuk ilham pula, ialah sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta sesuatu seperti hasil seni. Tak pun, ilham sering juga disebut sebagai bisikan hati, kata hati ataupun firasat. Ilham ialah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit di dalam hati manusia. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan tentang kepentingan ilmu intuisi dan ilham. Antaranya ialah memainkan peranan yang penting untuk membuat suatu keputusan dalam persekitaran yang cepat berubah. Ia juga dapat membangkitkan kita kepada kemungkinan baru dan membiarkan kita mengatasi pengalaman dan batasan biasa kita. Melalui intuisi dan ilham juga, seseorang dapat mengetahui proses tersusunnya suatu ilmu. Juga dapat memiliki kemampuan untuk menemukan dan menyusun ilmu tersebut. Dengan ilham, kita dapat menumbuhkan kesedaran bahawa jangan sampai seseorang itu puas dengan sekadar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Dengan cara ini, seseorang itu bukan saja mengamalkan ilmu tersebut, malah boleh mencipta sesuatu yang baru. Berikut merupakan antara tokoh intuisi dan ilham, iaitu Immanuel Kant, Lucian Albertus Steinbauer dan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang datang pada nurani, bersih dan lembut. Akhir sekali, kita akan membincangkan tentang hubungan intuisi dengan ilham dengan sains. Sungguh pun ahli sains sendiri tidak mengakui kaedah ini untuk memperoleh pengetahuan sains. Tapi intuisi tetap kaedah yang pertama yang memberi cetusan dan idea. Jadi kaedah sains ni adalah cara seseorang memperoleh ilmu baru melalui penelitian atau metode penyelidikan ataupun riset sains. Sekian. Kearifan tempatan merujuk kepada disiplin ilmu dan kepakaran yang berasal daripada budaya asli tempatan, berkembang sejak zaman silam dan telah dipraktikkan sebagai sebahagian daripada cara hidup masyarakat, dan ia juga turut menjadi warisan turun-temurun. Menurut tokoh Flavius 1995 mentakrifkan bahawa kearifan tempatan merupakan pengetahuan unik masyarakat yang terhasil daripada amalan harian dan budaya masyarakat. Pengetahuan unik menjadi asas dan pengukur kepada masyarakat setempat untuk membuat keputusan dalam kehidupan seharian, misalnya aktiviti pertanian, pendidikan, penjagaan kesihatan dan pengurusan alam sekitar. Kearifan tempatan bukanlah semata-mata membawa maksud local genius atau kepada tempatan yang kerap digunakan oleh para sarjana barat. Perkataan arif ini sendiri membawa maksud mengetahui secara mendalam ataupun bijaksana kerana didasarkan kepada pemikiran yang mendalam. Tambahan, ia biasa digunakan untuk melambangkan kebijaksanaan seseorang yang mencapai makam al-arifin. Misalnya, maklumat yang diperolehi mestilah bersifat sahih dan hakiki yang tidak mempunyai apa-apa keraguan. Konsep kearifan tempatan merangkumi beberapa teori utama. Yang pertama, setiap manusia memiliki keupayaan akal untuk membina tamadun sendiri. Pembinaan tamadun sendiri memerlukan bantuan pengaruh asing atau sumber luar diri dan akal manusia agar terus maju. Yang kedua, manusia Melayu amat terhutang budi dengan ajaran Islam yang memperkenalkan secara langsung epistemologi ilmu. Epistemologi manusia Melayu terdiri daripada beberapa perkara yang utama, iaitu bentuk bayani iaitu bergantung kepada teks wahyu, bentuk burhani bergantung kepada akal, dan irfani bergantung kepada intuisi dan ilham. Malangkala yang ketiga iaitu konsep kearifan tempatan bertentangan dengan konsep intelektual barat disebabkan oleh perbezaan worldview asas antara keduanya. Intelektual barat memberi konsep bahawa seseorang intelek digunakan bagi merujuk kepada manusia yang hanya menggunakan potensi akal semata-mata. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada definisi hikmah.
Hikmah ni adalah kelebihan ataupun tujuan sebenar di balik sesuatu perkara yang terjadi ataupun sebalik kejadian lah. Okey, hikmah ni adalah kemampuan akal memahami hukum-hukum syariah dan meletakkan pada tempat yang semestinya. Merujuk kepada bahasa Arab, asal hikmah ni mempunyai beberapa erti. Salah satunya daripada Ibn Mazun dalam lisan Al-Arab, ia ada menyebut hikmah itu al-qada, bermaksud memutuskan. Hukum itu dikatakan tegak jika menghalangi seseorang berbuat kezaliman. Secara keseluruhannya, hikmah ni adalah mengetahui hakikat segala sesuatu dengan apa adanya.